all or none. Okay, kalau yang refractory period ni adalah dekat bahagian ni. Ni saya tengok boleh baca sendiri lah. Beza antara absolute refractory period dengan relative refractory period. So absolute tu adalah dekat undershoot. Ni. Tengok gambar dia. Sekejap. Ni. Okay, so yang dekat graph yang naik dengan turun ni adalah absolute refractory period lah. Okay, bermaksud masa time turun ni, okay, masa time turun ni VGNA plus akan tutup due to inactivated Na plus channel. Nampak tak? Itu adalah absolute refractory period. So time yang repolarization lah yang kat sini. Okay. Yang relative pula adalah disebabkan oleh K plus. Ni dekat undershoot tu. K plus yang saya kata sempat nak keluar sebab pintu VG KC lambat tutup. Slowly close. So kalau awak ada nota tu bolehlah contoh dekat bahagian ni, gambar ni. Saya rasa ada gambar ni pun dah cukup besar kot dalam tu. So yang ni VG close, VGKC close. Yang ini part VGNAC yang close. Okay. So kiranya kalau soalan macam ni dia akan tanyalah bahagian mana yang absolute refractory period, bahagian mana yang relative refractory period. Okay. So sekejap mana. So bahagian dia yang absolute tu dekat repolarization. Yang relative tu adalah dekat undershoot tu. Okay. Okay. Yang ini pula yang self propagation tu yang saya cerita dia buat sendiri. Okay, dia bila ada je stimulus, dia akan nampak ni. Ni adalah perjalanan impuls tu sepanjang akson. So bila ada stimulus, dia akan trigger the next sebelah tu. So sebelah tu pun akan ada impuls juga. Dan sama jugalah the next one ni, sebelah tu pula akan ada impulsnya. Dan seterusnya. Okay, so kiranya untuk melengkapkan satu impuls tu dia ada refractory period. Maksudnya kan graf macam ni lah. So macam ni bila ada impuls dia refractory period. Dia rehat sekejap. Ada balik impuls. Rehat sekejap refractory. Sebab itulah point ni dikata self propagation dan refractory period. Maksudnya satu nak generatekan satu impuls yang lengkap kena ada satu yang depolarization dengan dengan undershoot. Dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh naik terus data balik, naik terus data balik. Dia tak ada undershoot tu. Dia kena ada undershoot so that new impulse can be generated. Macam itulah. Dia kena ada bahagian yang undershoot tu. Okay Tu basically itulah. So yang karakteristik yang ketiga yang atas tadi tu yang saya cerita tadi tu pasal speed of impulse. So perjalanan impulse ni bergantung pada 3 faktor inilah. Presence of myelin sheath, diameter of axon dengan distance of node self-Ranvier. Okay. So kalau awak tengok kat sini, alamak. Apa tu? Sekejap gambar tu sebenarnya dia ni tau. Dia boleh bergerak. Saya tunjuk kalau dia tengah, sebab kalau awak tengok dalam buku pun tak bergerak kan. Awak tengok kat sini pun tak bergerak kan. Saya tunjuk kejap bila dia dalam keadaan PowerPoint. So probably you can understand more lah. Kejap. Okay, so ini saya stop sharing yang dekat sini kejap. Stop. Stop presenting. Okay, so saya share. Tak tahulah. Tak boleh pula. Sabar je lah. Business open, always allow. Alah, apa benda ni. Tak boleh dah pula. Tak apa, nanti kemudian lah saya tunjuk. Sebab tak boleh pula. Dia dalam PowerPoint dekat luar. So tak boleh. Tak apalah kemudian. Okay. Sebab dalam gambar ni, saya kembali balik pada yang tadi.
dia tunjuk kalau awak pijak dekat sini, okay, balon yang panjang tu kan, kalau pijak kat sini, angin tu akan menyebabkan dia gelembung kan, gelembung, lepas tu dia terus gelembung sebelah sini, dia gelembung sebelah sini, dia gelembung sebelah sini. Okay, maksudnya gelembung tu bergerak dengan laju. Okay, kalau yang ni pula, bila awak pijak, gelembung dia lambat bergerak, sini, lepas tu sini dulu, sini dulu, sini dulu, sini dulu. So dia lambat berbanding dengan yang ada myelin shift. Tu je video tu. Okay. So kalau kat situ boleh nampak lah dia punya pergerakan tu lagi cepat kalau ada myelin shift. Okay, kalau myelin shift kita rosak macam yang ni, damage ni semua, dia akan bergerak secara slowly sepanjang axon tu. Kalau axon tu lagi panjang, lagi lambat lah dia bergerak satu-satu, baru dia nak gelembung. So kalau yang kalau ada myelin shift ni, dia jump from satu nosorenvir kepada the next nosorenvir. Mula gelembung sini, dah kempis kat sini, dia terus gelembung kat sini. Dia macam dah potong line yang kat bawah. Lepas tu dia bukit sini pula. Macam tu. Okay tu kalau nantilah insyaAllah. Okay, so yang ini pula diameter of axon. So kalau the next ciri-ciri macam mana nak lajukan axon, impulse tu adalah berdasarkan diameter lah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, tepi ni, dia kata paling luas dia punya diameter ataupun besar dia punya diameter, lagi cepatlah impulse tu berjalan. So, kalau laja lambat lah. Kalau yang laja diameter of the faster. Asal yang ni less lah. Larger resistance less. Patut tukarlah ni. Patutnya besar. Lagi besar diameter, lagi cepat lah kan. The larger the diameter of axon, the faster the impulse is transmitted. Yang ini larger resistance. Ni mungkin, I don't know lah. Rasa mungkin salah kot ni. Ni patutnya faster. Tak apa, nanti saya KFV dulu. Apa maksud ayat yang dekat slide ni lah, larger resistance ke apa. Okay. Mungkin dia nak cakap kalau diameter tu kecil, dia punya resistance, maksudnya gangguan lah, laluan tu ada lagi besar. So bila lagi besar gangguan laluan dia tu, lagi perlahan lah dia punya penghantaran impuls tu. Mungkin dia nak cakap macam tu lah kot. Okay, sebab kalau kita faham, lagi luas jalan dia tu, lagi cepatlah penghantarannya. Okay, so kalau berdasarkan ayat ni, dia sebab ada dua arrow ni tau, mengconfusekan. So yang ini larger resistance ni maksudnya berrefer kepada small diameter punya. Okay, bila ada small diameter, diameter dia kecil, maksudnya macam contoh macam ni kan, 20 saja, 20 mikrometer tu, dia punya penghantaran impuls tu lagi perlahan lah, less faster. So itulah kot maksudnya. So itulah awak kalau boleh tulis kat situ terus lah dekat dalam nota tu. So larger resistance maksudnya small diameter. Tahu Okay. Ini small gap between two neurons. So dalam dua penghantaran impuls ni ada melibatkan, bukannya sepanjang kita punya neuron tu ada ada axon je kan panjang macam tu, tak. Dia ada juga ni gap antara satu neuron dengan satu lagi neuron. Kan dia berhubung macam tu. Okay. So ada juga dia small gap tu. Okay. Sekejap, ni tak ada. Okay. So kita dah belajar penghantaran impuls sepanjang axon. Okay. So sekarang kita nak belajar dekat small gap ni. Sebab bukan dalam badan kita ni bukan semata-mata axon je ada. Tapi ada juga yang inilah antara dua neuron ni, ada dua motor neuron ni ada penghubungnya iaitu synapse. Okay, so kita nak tahu apa yang berlaku dekat macam jambatan, bukan jambatan lah, macam satu bahagian dengan satu bahagian tu macam mana dia communicate. Okay. So, saya rasa maybe tak payahlah tengok ni Ni salah satu ni. Ni pula, kalau awak ada macam kawasan kosong dekat situ, awak boleh boleh conteng sikit.
sebab saya nak lukis kat sini. Okay, so ini dinamakan sebagai presynaptic knob. Sebenarnya ada je dalam nota tu tau, tapi bahagian-bahagian yang ni lah dalam slide yang berbeza lah kan. So, saya nak sekalikan dalam satu slide. Okay. Ini adalah postsynaptic knob. Okay, kenapa dia panggil pre? Sebab impuls tu datang daripada sini. Okay, so dia mestilah yang pre. Yang post ni adalah yang selepasnya lah kan. Okay, so itu pre and post. Kenapa dia panggil knob? Knob ni tombol pintu, macam bentuk tombol pintu. Okay, so kita punya synapse, bentuk dia macam tu lah. Ada macam bulb. Orang kata dalam nota tu ada tulis bulb. Macam ni lah. Bulb. Kan macam lampu yang ada macam tu. Buruk pula lampu ni. Macam ni. Yang ini lampu yang mentol tu. So macam ni dekat ujung tu. Okay, so that's why it is called knob lah. Okay, dekat presynaptic knob ni ada beberapa ciri lah. Okay, one of them is dia ada calcium channel. So ini adalah calcium channel. Channel tau dia sentiasa buka. Okay. Lepas tu yang ini adalah neurotransmitter vesicle. Okay, vesicle yang membawa neurotransmitter. Contohnya adalah acetylcholine, dopamin, noradrenaline. Okay, so saya bagi contoh jugalah terus dalam ni. Noradrenaline. Okay, contohlah noradrenaline. Ada 3 contoh yang popular lah neurotransmitter. Noradrenaline, acetylcholine. Lepas tu ada dopamin. Ini adalah antara neurotransmitter yang popular. Okay, so saya bagi contoh noradrenaline lah. Okay. Dan dekat sini juga ada mitochondria. So whenever there is a mitochondria, you can guess lah what the function will be kan kat situ kan, untuk provide tenaga. Okay, for ATP to move vesicle. Nak menggerakkan vesicle tu dia memerlukan tenaga. Okay, so nak menggerakkan vesicle tu dia memerlukan tenaga. Okay, lepas tu dalam antara dua synapse ini, dia dipanggil sebagai kawasan ni adalah synaptic cleft. Synaptic cleft. Iaitu kawasan kosong antara dua synapse. Lepas tu synaptic cleft. Cleft tu kan macam sumbing kan. So sumbing ada macam satu kawasan kosong. Itulah dia contoh. Itu contoh macam dekat gigi. Yang ini dekat synapse. Okay. Dekat synaptic cleft ni ada, what is the content? Dia ada hydrolytic enzyme. Okay. Dan dia ada transporter protein. So kedua-dua ni penting dalam penceritaan benda ni tau. Okay. So you have to take note. So contohlah kita buatlah transporter protein tu, dalam nota pun gambar dia bukan macam ni juga. Macam tu. Okay. Lepas tu dia ada enzim kan. Enzim tu pun ada jugalah situ. Okay. So itu dah. Dekat post pula. Okey, dekat post bila saya impuls tu dah dipas ke dekat post tu, apa yang berlaku dia akan masuk dekat sini. Sini ada Na+. Sekejap, nama dia adalah ligand gated sodium channel. Dia macam kamu tak boleh namakan dia sebagai voltage gated tau. Dia ada nama dia sendiri, ligand gated pula. So you have to remember lah.
So ligand gated sodium ion channel, dia akan membenarkan sodium enter. Okay, so for those yang nak salin, boleh salin. Okay. Okay. So saya nak terangkan terus tau berdasarkan banyak-banyak slide tu. Saya rasa benda sama je. Benda sama je. So saya teruskan dalam satu ni lah. So siapa nak salin dulu kejap. Saya tengok dalam nota ni. Gambar ni lah, gambar. Sekejap Ini sama. Sama, kita pasal tu je lah. Okay. So gambaran dia macam ini. Okay. Oh, lupa nak cerita. Tadi kan dekat synaptic cleft, apa fungsi hydrolytic enzyme adalah untuk digest the neurotransmitter. Okay. Apa fungsi transporter protein? Return neurotransmitter. Sorry. Inilah gambaran keseluruhan. Okay, ada tak lagi saya tertinggal yang itu sodium. Okay, ligand gated ni, kembali balik pada ligand gated. Ligand gated ni dia ada reseptor tau. Dia adalah reseptor lah. Sekejap saya zoom jap. Dekat sini dia ada reseptor. Dekat pintu dia. Kamu bayangkan macam ni lah pintu dia. Sekejap saya zoom. Kononnya macam ni So gambarannya yang ini adalah macam voltage gated juga. Cuma dia ada tempat reseptor. So reseptor nanti akan melekat dekat sini. Reseptor pula, neurotransmitter. Tahu? So dia ada kawasan kat situ untuk pelekatan neurotransmitter. Faham? So saya padam balik ni. Boleh bayangkan tadi tu kan? So just nak tulis kat sini. Have receptor for attachment of neurotransmitter. Okey. Inilah gambarannya. Sekejap. Boleh lagi tak? Macam tu. Okey, dapat. Tengok kejap. Siapa nak salin, bolehlah lukis kejap. Okey So dah tahu dah dia punya bahagian-bahagian. Ada pun nak tanya? Siapa nak tanya bagi tahu So dah tahu dah punya bahagian-bahagian. Kita nak tengok pula flow dia sekarang. So flow dia tau. Kalau awak nak bandingkan dekat axon. Okay, dekat axon dia ada apa? Depolarization, repolarization semua kan, undershoot semua kan. Kat sini pun akan berlaku macam tu juga. Okay, cuma dia ada tambahan dekat cleft ni dekat cleft ni. Ada something yang kamu kena terangkan. Okay So untuk cerita pertama, kejap saya ubah warna lain. Inilah. Warna hitam nampak kan? Kalau tak nampak bagi tahu So kalau awak nak jawab soalan esei pasal ini, awak cakap when impulse arrive. Okay, impulse datang sini, nampak ni. Ni gambar impulse tu tau yang ada depolarization, undershoot, depolarization, repolarization, faham? So ini adalah impulse arrive. Impulse datang. Daripada axon kan, sepanjang axon tu dia datang lah. Okay, sampai kat ujung ni, dia akan trigger ini untuk dia buka. Open. Bukan nak trigger lah, dia akan awak nak cakap apa? K plus calcium enter. Calcium enter. Kamu jangan cakap open sebab dia memang open. Ubahlah ni. Calcium channel so that calcium enter. Tahu? Okay, so calcium kat luar ni masuklah ke dalam. Okay, so impulse arrive, trigger calcium enter through calcium channel. Macam tu je. Okay,
the entrance of calcium, kemasukan kalsium itu ke dalam presynaptic knob, okay, akan trigger pula ataupun stimulate neurotransmitter vesicle ni untuk bergerak. Nombor 3 move and fuse with presynaptic membrane. Okay, hopefully you are, sorry. Nampaklah tahu hopefully kalau siapa yang tengah menyalin tu hopefully fahamlah tulisan saya tu gitulah tak apa, you all buat je dulu template je. Nanti masa dalam kelas saya akan terangkanlah balik. So at least you have the template already. Okay. So move and fuse with the presynaptic membrane. Jadinya yang neurotransmitter vesicle ni akan bergerak. Bergerak membawa neurotransmitter yang dalamnya tu ada dalam tu kan. So dia bawa bergerak dan fuse. So gambaran dia macam ni lah nanti. Dia akan macam ni. Macam tu. So dalam ni neurotransmitter. Sebab dia bergerak. So siapa yang menggerakkannya? ATP from mitochondria. So point nombor 4 awak kena sentuh pasal ATP lah. Provided by mito. Faham So impulse datang, kalsium masuk. Kalsium masuk, vesicle bergerak. Bergerak dan fuse bercantum kot. Bercantum dengan membrane of the presynaptic knob. Provided by ATP from mitochondria. Okay, so dah ada lebih kurang dalam 4 atau 5 point kat situ dah. Okay. Patut lagi kat situ. Tak ada dah. Okay dah. Sekiranya neurotransmitter dah dekat sini kan, dekat ujung kan, dekat membrane of the presynaptic knob ni. Lepas tu point yang kelima. Point yang kelima boleh tak saya padam ni? Nanti serabut pula kan. Saya padam ni for those yang dah salin tu. Kalau tak salin tengok balik video tu. So, saya padam ni kejap sebab ada benda banyak nak cerita kat situ. Okay, so bila dah fuse dengan membrane tu, the neurotransmitter akan keluar. So nombor 5, neurotransmitter release by exocytosis. Ini sangat penting. Perkataan ini memang pemeriksa akan cari dalam essay awak tu. So by apa neurotransmitter tu dimuntahkan keluar? By exocytosis. Awak jangan cakap dia release je. So point yang tu akan memberi faktor jugalah. Ni exocytosis ni tau. Exocytosis eja dia betul-betul exocytosis. So point nombor 5 dia muntahkan secara exocytosis ke dalam into synaptic cleft. Synaptic cleft. So sekarang dalam sini banyak neurotransmitter tau. Okay, ada apa nak tanya terus. Jangan malu-malu. Mungkin ada persoalan sama dengan kawan awak. Cuma dia takut nak tanya. Jadi awak tanyakan, adalah juga jawapan untuk dia. Okay. So, the neurotransmitter. Okay, the neurotransmitter contohlah noradrenaline. Okay, dia akan attach. So, nombor 6. Nombor 6 saya letak point kat sini tau. Nombor 6, neurotransmitter attach on receptor. On ataupun off yang ligand gated sodium channel. LGNC pula. Itu kita belajar VG, KC, VGNAC kan. Ni LGNAC. Okay, setakat ni okey tak? So the neurotransmitter yang dah terkeluar, dah dimuntahkan tadi tu, dia akan melekat pada reseptor yang ada pada ligand gated channel tu. Okay, macam gambaran tadi tu lah kan yang saya cerita tadi tu, macam ni pintu dia. So dia ada bahagian sini untuk pelekatan. Pelekatan neurotransmitter. Ni neurotransmitter. So bila dia dah lekat, dia akan terbuka lah pintunya tu. Sepanjang dia melekat, pintu dia akan terbuka. Macam tu.
Okay So bila neurotransmitter attach, okay, so point nombor 7 awak boleh cakap dekat sini lah. Boleh lah kat sini. Macam serabut pula kat situ kan, tapi tak apalah. So ligand gated sodium channel open. So point yang ke-8, Na plus enter. Na plus enter. So daripada ni Na plus dia masuk. Masuk. Kenapa awak rasa Na plus kena masuk? Kenapa tak boleh K plus ke, kalsium ke? Kenapa? Anyone wants to try? Ada tak nak guess? Kenapa sodium ion yang kena masuk? Ada tak? Ada tak? Tak siapa nak cuba? Kenapa tak boleh potassium ion yang masuk ke? Cuba kaitkan dengan yang sebelum ni yang. Siapa nak cuba? Ke semua tengah tidur? Sebab susah sangat kan benda ni. Ada? Alah, tekalah benda. Dah belajar dah pun. Na plus masuk. Jadinya apa maksud dia? Apa? Anybody? Still waiting. Tak ada siapa nak cuba. Nak type pun tak apalah dekat chat tu Tak ada. Sikit K channel. No, bukan. Lagi. Na plus masuk. Apa berlaku sebenarnya bila Na plus masuk? Ingat tak? Bukan sebab K plus channel sikit. No, itu dekat axon kan. Ni dekat post. Lagi. Konsentrasi tinggi bukan. Kenapa perlu Na plus masuk? Sebab dia okay. Ingat tak ni yang? Bila dekat axon, kan ni axon, graf dia macam ni. So dia graf dia ni kan. So ni negatif 70. Ingat tak tadi hari tu kan? Negatif 70. So part sini part yang dia naik ni, apa yang berlaku kat sini? Adalah VGNAC open. Betul tak? Bila VGNAC open, Na plus enter. So dia nak startkan balik yang kat sini. Nak jadi macam ni. Ni nak startkan balik graf dia. So nak startkan balik, kenalah VGNAC buka. Nak mengubah daripada asalnya yang post ni adalah bercharge negatif 70, dia nak mempositifkan balik. Okay, so dia nak changekan membrane potential dari negatif to positif. Ya, betul. Supaya depolarization berlaku. Berlakulah. So bila ada berlaku graf naik atas tu lagi positif, nanti akan turun balik repolarization, undershoot, lepas tu patah balik yang the next. Buat balik the next impulse. Faham tak? So whenever Na plus enter, selalunya lah Na plus masuk ni disebabkan oleh nak mendepolarizkan. Synapse tu. Okay, daripada resting potential, daripada mendata je, dia nak naik ni. So bila dia naik ni, bila Na plus masuk lah. Okay. So faham tu tau, bila Na plus masuk je supaya impuls baru terbentuk. Okay, so kiranya bila dah ada end plate. Sekejap. Apa nama dia tu Ada satu nama, ada term dia yang. Kalau awak tengok ni kalau ada nota sekarang dekat page 185, ada dekat slide nombor 45, dekat kotak paling bawah, dia ada sebut pasal ni, EPSP.
excitatory postsynaptic potential. Okay, so dalam synapse dia tak sebutlah pasal action potential, dia tak sebut pasal resting potential. Term dia awak kena guna perkataan ini. So ayat dia macam ni tau, okay. So neurotransmitter attached on the receptor on LGNC kan. LGNC open, allowing sodium to enter. Okay. When sodium enter, the postsynaptic knob, okay, the postsynaptic knob will reach, akan sampai dia punya EPSP, excitatory postsynaptic potential. Okay, so kena jawab dia punya full name tu lah. Dia tak cakap action potential. Sebab action potential dekat axon. Tahu? Okay, so yang ini term dia yang ni. So bila excitatory postsynaptic potential achieve, impulse will be generated. Impulse generated and pass along the axon lah. Tu je. Okay So setakat ni okay. Ada apa-apa nak tanya? Boleh. Okay. Takkanlah sampai ke sudah neurotransmitter tu nak duduk dekat reseptor tu je kan? Sampai ke sudah lah tangan awak macam tu. Tak kan? So sampai satu tahap bila dah tak ada stimulus dekat yang presynaptic tu, dah stop lah stimulus tu kan? Yang neurotransmitter tu akan detach. Okay, so nombor 9 yang EPSP. Nombor 10, mana saya nak selit ni? Saya buat kat tepi je lah So agak macam serabut sikit. Hopefully you all okay. So impulse. Bukan. Stimulus. Stop. Okay. So stimulus stop maksudnya tak ada pengantaran impulse dah kan? So no impulse. Jadinya nombor 11 neurotransmitter on receptor akan detach. Okay, ada certain buku dia cakap enzim, ingat tak tadi saya sebut ada enzim kan dekat synaptic cleft? Enzim tu akan hancurkan neurotransmitter dekat reseptor tu. Sebab enzim tu kan fungsi dia, awak ingat kan? Enzim tu fungsi dia untuk menghancurkan neurotransmitter. So dia akan hancurkan dekat reseptor tu. Okay, ada juga yang dia akan bagi tahu neurotransmitter akan detach dan masuk, okay, nombor 12. Mungkinlah cakap the enzyme hydrolyze. Dia agak panjang sikit tau ni. So hopefully you all focus lah. Hydrolyze the neurotransmitter on receptor. Okay. Yang nombor 13 pula, dia detach neurotransmitter detach and bind on transporter protein. Nampak tak? Dekat synaptic cleft kan tadi saya kata ada enzim, hydrolytic enzim dengan transporter protein. Dia kan sebab yang saya dah padam tadi tu. So yang hydrolytic enzim tadi tu fungsi dia untuk hancurkan neurotransmitter. Okay, dah hancur lah tadi tu. Yang satu lagi transporter protein tu fungsi dia untuk nak membawa balik neurotransmitter. Dia nak pulangkan. Okay, dia nak naik atas neurotransmitter kan? Dia dah naik atas transporter protein. Contohlah macam ni. Ni neurotransmitter. Dia naik atas transporter protein tu. Transporter protein tu akan pulangkan balik ke dalam presynaptic knob. So nanti dia recycle balik lah. Neurotransmitter tadi tu dia recycle balik. Okay, so point 14. Neurotransmitter is return back to pre-synaptic knob. So dia menggunakan transporter protein tu, dia naik balik van tu. Okay, van tu kau bayangkan transporter protein lah. Dia naik balik van tu,
Van tu bawa balik ke presynaptic knob. Kenapa nak kena bawa balik? Sebab nak guna balik, recycle balik. Okay. So sampai situ dah lah. Okay. Okay tak? So ni macam panjang sikit lah penceritaannya. Hopefully okay. So jap sorry. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Okay. Agak kompleks lah, tak apa. Nanti kita try lah balik, revise balik. Okay. So hopefully you just get the overview lah. Apa yang berlaku dekat synapse. Okay. Okay, boleh. So just impulse datang, CA masuk, vesicle bergerak, fuse dengan membrane, muntahkan secara exocytosis ke dalam synaptic cleft. Neurotransmitter tu pula akan attach pada receptor on ligand gated. Okay, membukakan ligand gated sodium channel tu, membenarkan sodium masuk. Sodium masuk akan mewujudkan EPSP ataupun sodium masuk sampailah terbentuknya EPSP tu. Kalau macam yang dekat axon tu kita cerita, the sodium will enter until depolarization above threshold level kan, baru ada action potential. Itu dekat sana axon. Yang ini dekat synapse tu awak kena sebut pasal EPSP ni. Okay, excitatory postsynaptic potential. Okay, so new impulse will be generated at the postsynaptic knob. So the neurotransmitter on the receptor will be hydrolyzed by enzyme. So sebenarnya adalah nama enzim ni, contohlah kalau awak guna acetylcholine neurotransmitter awak kan, enzim dia acetylcholinesterase. Dia ada perkataan ACE kat belakang, acetylcholinesterase. So dia akan hancurkan neurotransmitter tu supaya pintu tu tutup balik. Pintu ni tutup balik. So bila pintu tutup, tak adalah Na+ nak masuk. So tak adalah impulse dah generated. Dah tak adalah impulse. Okay. Ada juga antara neurotransmitter tu dia akan detach dan naik transporter protein dan dipulangkan ke presynaptic knob. Untuk digunakan lagi lah next pula. Okay. So itulah dia penghantaran impulse bila adanya rangsangan dengan bila dah habis rangsangannya tu. Okay. Next cerita pula. Ni Ini adalah bila ada satu bahagian tu lah. Ni saya dah macam dah berteraburkan dia punya sequence. Alah, padamlah ni Okay. Sekejap. Okay, dekat synapse kita ni, kamu tahu ada banyak ligand gated tu kan? Okay, dah cerita tadi tu kan? Sekejap. Tapi, bila orang ambil kokain, kokain dadah, macam mana dia boleh macam rasa teruja sentiasa kan? So kita nak tengok ni. Sekejap dan macam mana, kenapa dia ambil masa lama untuk nak pulih. Kita cuba kaitkan dengan kat sini, okay? So kat sini ada banyak ligand gated. Kita bayangkan macam tu. Contohlah ada 3, 4 lah. Okay. So bila orang tu makan kokain dadah kan, kokain tu dia dia lebih kurang sama bentuk dia. Okay, sama isomer dia dengan satu neurotransmitter yang kita memang hasilkan dalam badan. Dan bila kita gembira. Okay, so bila kita gembira, neurotransmitter yang akan terasa adalah dopamin. Okay, so dopamin ni adalah neurotransmitter kan yang ni? Nampak? Dia akan dihasilkan bila kita rasa gembira perasaan lah. Okay. So dopamin ni dia punya adalah sama. Ciri-ciri tu lebih kurang sama bentuk dia dengan kokain. Contohlah bentuk dopamin tu bulat. Kokain pun bulat juga, cuma warna je berbeza. Contohlah kita warnakan dia warna hitam. Okay. So bila orang yang makan dadah ni, kokain ni lah. So kokain tu akan berada dekat sekitar sini. Dia warna hitam kan? Sorry. Warna hitam. Okay. Yang sepatutnya dopamin tu yang akan attach kat sini dekat ligand gated tu.
dopamin kan sepatutnya kan yang akan bukakan pintu tu kan. Tapi disebabkan dopamin tu sama bentuk dengan kokain, kokain tu pula yang akan melekat kat sini. Kokain akan melekat kat situ. So bila kokain melekat kat situ, pintu ni akan sentiasa terbuka. Bila sentiasa terbuka, of course lah Na plus akan keep on masuk. Na plus akan keep on masuk. Na plus akan keep on masuk saja. Sebab itulah yang orang yang mengambil dadah ni dia sentiasa terasa teruja. Sentiasa terasa teruja. Mula-mula dia ambil sikit, so kononnya nak menerangkan tu kan, macam nak rasa bertenaga sikit. Tapi bila dia makan kokain, dia keep on makan kokain, badan kita, cuba tengok slide yang ni slide yang seterusnya tu. Nampak tak ni? Accumulate within the synaptic cleft, dopamine. Okay. So dopamine continuously bind to receptor. Sorry. Oh, tu salah. Yang melekatnya bukan reseptor, bukan kokain. Sekejap. Yang melekat kat sini adalah dopamin. Okay, dopamin akan sentiasa melekat. Cuma kan tadi cerita bila dopamin ni dah habis fungsi dia kan, tadi bila neurotransmitter dah habis fungsinya tu, dia akan dihancurkan oleh enzim ataupun dia akan detach dan dia masuk balik dekat menggunakan transporter protein, patah balik kepada presynaptic knob kan. Tapi untuk kes ini, dopamin ni tak boleh nak masuk dalam transporter protein. Kenapa? Sebab kokain ni dah ambil tempat dia. Jadi dopamin tak boleh nak patah balik. Dopamin akan sentiasa berada dekat reseptor. Dan sentiasa akan bukakan pintu dia. Okay, ubahkan balik tau. Dopamin attach pada reseptor. So kokain tu akan attach pada transporter protein. So bila dopamin tu dah habis tugas dia, dah cukup lah kan, gembira kan, dah cukup teruja lah. So dia nak patah balik lah dekat presynaptic knob. Tapi tak boleh. Tak ada protein yang nak membawa dia. Tak ada van yang nak bawakan dia. Sebab kenapa? Sebab kokain tu dah ambil tempat dia. Lepas tu dia cakap kat sini. So continuously bind to receptor. So impulse transmitted repeatedly. Sebab tu dia sentiasa terasa teruja. So overstimulation on postsynaptic membrane. Overstimulation. So dalam gambar ni awak nampak yang dopamin tu warna hijau. Dia menghalang daripada yang warna merah ni nak patah balik kepada pre. Dia dah ambil tempat dah. Okay. So bila keadaan ni berlaku, badan kita akan menjalankan homeostasis. Ingat tak, homeostasis ni kan macam nak timbal balik kan, nak return balik, nak pulangkan kita punya badan tu dalam keadaan normal balik. Okay, apa badan kita buat? Ni, reduce dopamin. Okay. So dalam keadaan ini, dopamin akan direducekan. So bila dopamin reduce, awak boleh agaklah apa kesan dia. Kesannya, orang tu tak akan rasa macam teruja, akan rasa sedih je, macam layu je, dia tak ada rasa excited. Sebab neurotransmitter tu dah kurang. Okay. Sebab tu kalau orang yang kokain tu kan, kalau dia tak dapat dadah tu, dia akan rasa lemah je, ngantuk je, layu je. Sebab dopamin dia yang original yang dihasilkan dalam badan dah berkurang. Lepas tu, dia akan decrease in the number of receptor on postsynaptic membrane. So jadinya daripada 4 reseptor kat sini, badan kita akan deactivate. Yang ini, deactivate 1, deactivate 2. Tinggal 2 je reseptor. Jadi kalau ada dopamin banyak pun, masih 2 je reseptor dia tu. Lambatlah keterujaan dia tu. So 2 benda yang badan kita akan buat. Kurangkan dopamin dengan kurangkan reseptor. Jadi orang tu akan macam kurang rasa tau. Jadi macam mana dia nak kembalikan, dia ingatkan dia kurang makan dadah tu. So dia ingat dia tak rasa tu sebab dia kurang makan dadah. Padahal sebabnya dia kurang dopamin, dia kurang reseptor.
So bila dia rasa kurang makan dadah, dia ambil lagi dadah banyak. Dia ambil lagi dadah banyak. Sebab itulah dia penagih dadah. Dia tagih kepada dadah. Sebab dia ingat, oh aku tak rasa apa-apa ni, aku kena ambil lagi banyak dadah ni. Padahal sebenarnya reseptor dia lah yang berkurang, semakin berkurang. Bila dia ambil lagi banyak kokain, reseptor lagi akan kurang. Ambil lagi banyak kokain, reseptor lagi kurang. Okay, so batulah dia depression kalau selalunya pusat rehab tu apa kan. Tapi benda ni akan dipulih lah bila, sebab tu ambil masa yang lama sikit lah. Dia akan, reseptor ni akan activate balik bila ada pemulihan berlaku lah. Tapi lama lah proses tu. Okay. So itulah dia kisah untuk bila ambil kokain. Tahu? Okay. Sebenarnya kan dia sama je ceritanya bila awak ambil kafein. Kokain tu dadah lah. Okay, kalau kafein pun sama juga. Ada tak awak minum Nescafe, banyak mana pun awak akan rasa mengantuk juga. Sebab reseptor untuk kafein tu dah deactivate sebab awak banyak sangat minum kafeinnya tu. Okay, ada setengah orang dia minum kafein pun dia rasa still mengantuk juga. Baik tidur je kan. Okay. So sebab tu tak boleh minum banyak sangat kafein ke kopi ke. Okay, sebab dia akan ganggu reseptor ni lah. So probably biarkan dulu untuk tempoh yang berapa lama tu. Lepas tu baru awak try balik kafein tu. So mungkin masa time tu akan rasa segar sikit sebab reseptor awak akan mula activate balik. Okay. So reseptor untuk kafein lah. Tu untuk kokain. Jangan confuse pula. Okay. Boleh tak? So itulah dia penceritaan untuk synapse dengan synapse dengan kokain. Okay, ada sikit lagi masa. Saya rasa sempat untuk nak cerita sekejap yang dekat muscle. Nak juga selitkan. Intro lah ni lah nampak ni. Ni kalau yang normal. Yang ini bila dia dah menagih dadah. So dia akan rasa depressed je. Dia perlukan ubat tu. Ubat je lah, drug tu lah kan. Kononnya sebab nak kembalikan balik dia punya rasa. Tapi padahal sebenarnya bila dia makan ubat tu, dia akan lagi tak rasa. Sebenarnya lah. Tahu, okay. Okay. So, settle about that one. Don't worry, nanti kita akan buat latihan. Hopefully you all faham lah. So, dekat sini. Muscle contraction. Okay, tadi sebelum ni kita dah belajar dekat axon. Lepas tu kita dah belajar dekat synapse. So, kita nak tengok pula dekat muscle. Macam mana impulse ni boleh menggerakkan kita punya muscle. Okay. So, ini intro. Ada tak? Rasa macam ada kawasan kosong saya biarkan. Ke tak ada? Alah, nak conteng tapi tak ada pula. Saya lupa ke nak masukkan? Jap. Sorry. Tak apalah, guna gambar ni je lah. Okay. Basically, dekat muscle kita, muscle kita, skeletal muscle kan, contoh dekat tangan, skeletal muscle. Gambaran dia macam ni. Okay, nanti awak tengok balik lah slide tu Macam ni. Ni. Okay. So ada synapse yang akan attach pada muscle kita supaya muscle kita bergerak. Respon lah apa benda kan. So dia akan macam ni lah. Ini synapse. Okay, ini axon. Ini synaptic knob. Neuromuscular junction. Okay, synaptic knob dia tu. Dan ini adalah muscle kita. Supaya dia bergerak lah. Nak contract ke nak relax. Okay. So ini adalah skeletal muscle contohnya. Okay. Ada beberapa ni bahagian. Ni ada T-tubule. Okay. Ini adalah sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic reticulum ni untuk membebaskan kalsium. Right. Lepas tu ada dalam satu fiber muscle tu kita panggil ada satu sarcomere bahagiannya. Ni sarcomere. Okay, yang terdiri daripada thick and thin. Thin filament. Okay, tak apa. Yang ini nampak ni, Ca2 plus release from sarcoplasmic reticulum. Tadi kan dah cakap Ca2 plus release dekat sini. Okay, so basically inilah gambarannya. Okay, macam ni lah dia punya gambarannya lah daripada tepi pula. Tadi daripada atas kan, ni daripada tepi. Sama je, ada mitokondria. Ada vesicle, neurotransmitter vesicle juga.
ada kalsium masuk juga. So dia punya pencitraan awal tu lebih kurang sama. Okay. So ini synaptic cleft. Dan ada riliskan neurotransmitter yang exocytosis tu pun sama point dia. Cuma bahagian bawah ni lah. Kalau dekat synapse, nama dia post-synaptic knob. Kan yang post yang belah bawah. Kalau yang ini adalah sarkolema lah. Sarkolema. Okay. So, sekejap So, this one. Sekejap, sorry. Macam mana nak terangkan tu? Dalam satu filamen ni, dalam satu sakromia, yang pasal synapse ni, you all dah tahu kan apa kandungan dia ni. Okey lah, sama kan macam yang tadi tu. Yang dalam muscle ni pula, ada thick and thin filament. Okay. Apa itu thick and thin? Ni lah, thin and thick. Okay, so kita zoom ke dalam. Inilah structure thin filament. Dia ada actin, tropomyosin dengan troponin. Gambaran dia actin ni yang bulat-bulat. Tropomyosin tu adalah dia punya rantai ni lah, tali ni yang menutupi pintu ni, lubang ni. Okay, dia tutup lubang tu tau. Ada fungsi dia tahu nanti. Awak kena tahulah. Lepas tu dia ada troponin. Troponin ni tempat pelekatan Ca2+. Ingat tak tadi yang Ca2+ tu dia riliskan oleh sarcoplasmic reticulum kan? So nanti dia akan attach pada kat sini. Okay, so basically yang tin ni, gambar ni ada dekat, tak gambaran, tak ada. Sekejap. Yang tin ni ada dekat sini tau. Nampak tak yang warna biru ni ni. Yang warna biru ni adalah tin filament. Bila jauh nampaklah macam satu garis je, tapi sebenarnya bila awak zoom nampak benda yang bulat-bulat tu. Okay. Kalau yang dekat thick pula dia ada ni. Dia ada myosin head dengan myosin tail. Macam ni tau. Okay. So yang ini kepalanya dan inilah dia punya tailnya. So nanti bila kita bergerak, dua benda ni, thick and thin, akan memain peranan. Untuk nak menggerakkan kita punya muscle. Okay, so tak sempat juga nak masuk yang pasal penerangan tu, tak apalah. At least dah adalah terangkan sikit pasal komponen dalam muscle tu. Tahu, okay, so nanti for the next class kita sambunglah pasal yang gambar yang ni ni macam banyak juga nak cerita ni tak boleh nak separuh-separuh. Okay, sudah. So sampai sini sahaja.